Assalamualaikum. Morning. Hai. Hari ni hari morning walk pada hari yang kelima. Selamat pagi semua. Okey. Hari ni keluar agak lewat sikit. Pukul 8. Berapa ni? Pukul 8. 8 suku. Kita morning walk. Apa aktiviti korang hari ni? Sepagi ni apa aktiviti cuti ni? Ada yang kerja dan mungkin ada yang cuti. Bagi yang bekerja, selamat bekerja. Dan bagi yang cuti, jom peluh-peluh. Jom kita peluh-peluh. OM dah sarapan garam dan juga air masak sebanyak 500 ml. Okey. Hari kelima. So, OM on the way nak pergi ke kedai beli lauk macam biasa. Setiap hari beli lauk sebab OM tak pernah pergi pasar burung. Orang kata pergi pasar burung setiap minggu, lepas tu kumpul simpan makanan untuk seminggu kan. OM tak pernah lagi. Dalam seumur hidup OM sejak kahwin, pergi pasar burung pun hanya baru sekali je. Cuba kan masa tu pukul berapa? Pukul pagi, pukul 6 pagi kot lepas subuh. Ke sebelum subuh, tak ingat. Kita pernah pergi ke Bi? Pasar burung? Ha? Tak ingat. Ni pernah. Oh ya, pergi dengan jiran kot masa tu. Sebab tak pernah beli burung. Memang kalau nak pergi kedai, kan pergi kedai hari-hari. Beli lauk ayam fresh tu hari-hari. Ayam fresh lah. Kalau ada ayam fresh lah. Mungkin ada yang baru apa? Baru nak keluar kerja. So, apa program YM hari ni? YM nak kongsi apa program YM hari ni Pagi ni kita morning walk dulu. Lepas morning walk kita cari mungkin kita orang duduk sarapan sekejap kat kedai luar. Okay, biasalah kena ada ambillah masa sikit untuk sarapan kat luar kan. Tapi kita ambil menu-menu yang okey je lah. Menu-menu sihat. Sarapan kat luar. Okey, lepas tu hai, Assalamualaikum siapa yang tonton ni. Terima kasih sudi terjah page YM YM hari ni morning walk pada hari kelima. Hari ni YM punya program nak buat apa? Hari ni YM nak pergi cari tanah dekat Sungai Buloh. Sorry, pergi sekolah. Lepas sarapan nak pergi sekolah. Silakan korang siapa yang ada anak-anak yang pergi, ada kena ambil buku apa? Kena ambil kerja sekolah anak-anak dekat sekolah kan. Tu hari ni YM akan pergi sekolah anak. Lepas tu kita orang plan nak pergi ke Sungai Buloh kot. Nak cari tanah. So lepas ni YM. Allah. Tak boleh masuk sekolah. So macam mana? Alamak, lupa nak bawa sama. Hai Eddie. Baguslah Eddie pagi-pagi. Hey Eddie, jomlah exercise. Jom. Lepas kalau macam ni kita masuk live sama-sama kan. Tengok apa Eddie buat. Kan? Kononnya YM hari ni nak pergi cari tanah. Hari ni kita orang nak buat projek nak menanam. Menanam pada hari Minggu. Saya rasa macam nak buat hobi baru lah. Sebab tengok ramai kawan-kawan kan, bila masa PKP diorang tak tahu nak buat apa, diorang sibuk menanam. Dia tu dah siap boleh mendatangkan hasil dah, boleh buat makan. Itulah kononnya hari ni baru nak pergi cari tanah. Itu pun nanti tengah hari nanti. Bukanlah tengah hari, pagi ni nanti lepas dah buat morning walk, nanti YM akan update dalam live juga. Eddie dekat mana Eddie? Kat rumah? Eddie kerja ke? Jom.
Siapa nak berpeluh-peluh ni? Main jump rope YM. Wah, alamak. Dia lah budak-budak muda kan. Jump rope tu yang mana, Bi? Yang tali lompat-lompat tu Jump rope tak tahu, tak pernah dengar. Gila lah. Serius lah, kat mana ni? Mak ai. YM kan bila dah berumur-berumur ni nak buat benda-benda kerja seram ni dah tak terbuat dah. Seram lah. Macam dulu kan, kalau buat aktiviti. Macam nak beli apa? Oh, nak beli siapa? Macam YM buat aktiviti. Kalau ni pergi, apa nama, roller coaster kan? Ataupun apa nama, yang apa tu, yang naik parachute pula. Apa ke benda Allah tu kan? Kat rumah. Aduh, sabar je lah Edi ni. Hai. Sabar je lah. Tak apa. So, apa lagi? Buat marketing lah kan Edi. Abi pergi dulu. Orang takut lah dekat tepi jalan ni. Banyak bahaya orang sebab tengah-tengah. Sebab orang tengah nak pergi kerja kan. Okay, YM dulu masa zaman muda-muda kan, ya Allah, naik roller coaster kalau boleh duduk depan sekali. Naik apa tu nama? Roller coaster lagi. Apa tu, whatever lah. Whatever yang berkaitan yang macam challenging kan. Memang YM suka. Macam bila kat Genting contohnya kan, memang YM suka. Buat Flying Fox ke apa ke, memang YM suka. Tapi lepas tu bila dulu-dulu kan, patutlah bila misalnya kata kita mak-mak kita kan, macam makcik-makcik kita tak suka buat sesuatu tu, dia takut apa semua. Baru bila kita dah peringkat umur macam ni baru kita faham. Dia gayat tu ataupun istilah takut tu dia datang secara semula jadi. Dia dah jadi ngeri. Itulah. Teringin. Tapi dah seram. Nak buat macam mana? So siapa yang menonton ni, thank you menonton. Alhamdulillah. Hai. Terbaik YM. Tapi jomlah kan sekali-sekali kan, kalau kita nak buat aktiviti yang menyeramkan, aktiviti yang mencabar, jomlah try kan. Nak buat jugalah. Tunggu YM capai target berat dulu. Masa tu dah ringan, so takut tali tak terputus. Takut tali tak terputus. Okay. So apa Edi? Hai Rafida, thank you watching. Alhamdulillah. Thank you sebab sudi masuk YM punya page. YM berada di mana? YM tengah tunggu husband. Ni dia orang ni aktiviti membeli sarapan. Seram YM. Ni aktiviti dia orang, makcik-makcik membeli sarapan. Okey. Gayat Daddy. Macam suami lah. Masa tu zaman-zaman student kan, pergilah Genting. Nak naik lah, apa ke benda nama tu, yang dia dia naik dekat batang tiang tu, yang dia terus panjat tu. Apa shoot Allah, tak apa, nanti tunggu husband apa benda Allah tu nama kan. Jadi pernah dulu kita orang beratur panjang gila, beratur. Dah nak sampai, punyalah ramai orang masa tu nak naik kan, bertunggu giliran. Elok je si suami sampai dah turn dah, kita orang dah ngam-ngam nak masuk, dah nak sampai naik. Dia boleh keluar daripada ramai-ramai yang beratur tu. Punyalah dia takut. Yes, suami memang is gayat. Dia bahagian construction. Dia akan kalau nak naik pergi site, pergi tempat bangunan-bangunan tinggi, even level 2 pun dia dah gayat. Kalau YM pun sebenarnya gayat juga. Bila naik level 1, level 2 pergi ke site construction, pergi rumah ataupun pergi on site kan, yang tak ada railing lagi, construction yang tak ada railing lagi, memang setakat tali tu je. YM tak akan jenguk dekat bawah, memang tak akan. Tak tahulah kalau orang yang jenis tak gayat tu relax je kan. Bayangkan kalau orang yang Indo yang pekerja buat kerja kat bumbung tu, ujung-ujung bumbung je dia orang duduk kat situ. Allah, kalau dah tercuik sikit tui. Seram Apa dia gayat. Okey, yalah kalau dah gayat, dia adalah nama, bukan penyakit. Dia ada orang, kelemahan orang tu kan. Apa dia punya kelemahan dia, gayat. Ada orang takut sempit. Macam YM takut pada tempat yang sempit. Adalah nama-nama tu, YM tak tahu nama apa. Nama pula suami ni. Segan sebenarnya duduk tepi jalan macam berselfie. Mesti orang ingat macam cakap diri, macam bercakap seorang-seorang. Aduh, duduk tepi jalan cakap seorang.
Yes, I can do it. YM can do it. So hari ni programnya juga ingat nak beli scale penimbang. Nak beli scale penimbang tu sebabnya scale yang lama dulu dia merajuk dengan YM. Dia merajuk dengan YM sebab berat sangat. Lepas tu YM buang. Dia merajuk kan. Tengok penimbang tu berat sangat, tengok YM berat sangat, dia merajuk. So YM pun buang lah dia. So sekarang ni nak kena beli balik. Naik kapal terbang saya tak berani. Nanti dah jadi jutawan. Nak pergi melancong, kenalah naik kapal terbang. Dah jadi jutawan kot nanti. Kena practice. Kalau takut naik kapal terbang, tak apa. Kita naik kapal laut. Kalau dah millionaire nanti, bolehlah plan. Kita naik cruise pula ke kan? Itu tak tempat tinggi. Kita naik cruise pula duduk atas laut. Tapi atas laut lah pula. Ada orang macam YM takut juga nak, kalau misalnya kata YM pandai berenang, tapi kita takut dalam keadaan bila kita berenang kat laut. Contoh kan, macam kita snorkeling kan, YM akan selalu fikir bukan apa tahu, akan terjumpa jerung. Tengah snorkeling akan terjumpa jerung. Itu pun salah satu faktor apa benda jenis-jenis penakut. Mungkin korang boleh senaraikanlah apa jenis ketakutan korang. Macam Eddie gayat kan. Macam YM gayat juga, dan YM takut kepada benda yang YM takut kepada tempat yang sempit. Bila tempat yang sempit, kita rasa macam kita nak mati. Macam tu. Kita rasa tak cukup nafas dan rasa nak mati. Tu yang boleh jadi serangan panic attack tu. Mabuk laut, YM tak reti berenang. Mabuk laut tak apa. Jangan mabuk todi. Aduh. Kena belajar berenang. YM pun bukannya pergi kelas berenang, tapi belajar sendiri. Masa zaman UiTM dulu pergi kolam renang tu, kan UiTM kan dia ada kolam renang kan. YM memang setiap jangan cuba. Aduh, ya Allah. Kan nak cerita pasal berenang ni, YM tak pernah ambil kelas berenang. Serius. YM dia memang jimat lah duit. Masa tu gigih. Kita rasa kita nak pandai berenang hanya untuk nak selamatkan diri. Bukan nak tunjuk terror, bukan nak tunjuk wah gaya, gila-gila gaya, wah nak berenang ada style ke, tak ada. YM memang belajar sendiri berenang. Okey, masa tu YM pergi ke kelab akuatik tu. Pergi ke kelab akuatik tu. Dekat UiTM tu dia ada pusat akuatik kan. UiTM tu dia ada kolam untuk dekat budak-budak MSU, budak-budak sains sukan. Kat situ YM akan pergi mungkin setiap dalam seminggu dalam 3 kali pergi. Seminggu 3 hari lah pergi. 50 sen je kot bayar. Masa tu 50 sen bayar. Ya Allah. So YM fikir bila dah kan, betul kan Eddie. So thank you siapa yang menonton ni. YM sekarang ni buat walk. Tapi sekarang ni tak walking lah, sebab sekarang tengah tunggu suami pergi beli lauk. Lepas tu nak beli mask. Terlupa tadi sebab ni nak pergi sekolah kena pakai mask ni. Nak kena pakai mask, terlupa mask tertinggal dalam kereta. So bila dah morning walk tak ada mask. Masa morning walk janganlah pakai mask kan, nanti kan semput tak cukup udara pula kan, pengsan. Okey, nak cakap pasal YM tak belajar berenang, tapi belajar sendiri-sendiri. Tak ada yang nak bayar-bayar mahal-mahal kan, sebab kita tak mampu, student kot. Tapi kita punya rasa nak belajar berenang, nak tahu hanya untuk nak pandai selamatkan diri je. So YM gigih belajar sendiri, tengok dia orang berenang. YM akan kalau nak belajar berenang kena pergi ke tempat dalam, jangan berenang kat tempat cetek. Itu je tips dia. Itu petua YM nak belajar berenang kena pergi lintas. Nak belajar berenang pergi kat tempat dalam. Tapi janganlah terus terjun kat tempat dalam yang tak ada tempat dinding apa-apa, tempat nak berpaut. Memang nasib lah korang kalau nak belajar berenang. YM kata belajar berenang kena belajar kat tempat dalam. Terjun. Lepas tu tak jumpa tebing badan muka. Jangan salahkan YM Macam maksudnya masa belajar berenang tu, kita berenang, kita ikut dulu kat tepi-tepi dinding tu, kita follow kaki biar tak jejak, biar tak ada lantai. Maksudnya bila kita berenang tu jangan cari tempat yang ada lantai yang kita boleh, orang kata nanti kita give up. Nanti kita pun macam ni nak cakap bila tempat yang cetek korang tak, alhamdulillah. Bila tempat yang cetek korang tak ada kesungguhan untuk nak pastikan yang korang dapat berenang. Faham tak maksud YM? Macam tu. Jadi bila korang pergi ke tempat yang dalam, bila lantai tu jauh ke bawah, jadi korang berusaha untuk macam mana nak
pastikan kaki tu macam mana alah, benda tu auto lah. Pandai-pandai lah. Google lah. Memang YM belajar sendiri-sendiri. Lepas tu, bila dah berani, dah start, dah rasa confident, barulah buatlah beberapa laps. Beberapa laps. Satu lap je. Daripada tempat cetek ke tempat dalam, hanya tepi-tepi dinding je. Kita tak adalah berenang kat belah tengah-tengah. Kan lane banyak kan. Kalau kat kolam renang tu, lane dia banyak. Janganlah ambil yang tengah-tengah. Berenanglah tepi-tepi tu. So, Eddie, pergi belajar berenang. Belajar berenang sendiri. Pergi je kat mana-mana, aquatic ke. Tapi kalau kat Puchong kan mesti ada tempat pool kan. Alam orang. Mana? Alam Tak, sekarang ni Eddie ni duduk Puchong. jauh. Puchong kalau nak pergi ke Shah Alam. Tapi kalau yang kat Shah Alam ni, dia kat aquatic tu, dia tak ada ni. Dia tak ada tempat yang dalam. Tak apa, yang penting sekarang niat masa nak belajar berenang tu, niatnya apa? Janji aku dapat belajar untuk aku tahu berenang, untuk nak selamatkan diri. InsyaAllah Eddie. Tak apa, saja je ni YM nak kongsikan tips je. Tak perlu nak belajar. Tak perlu nak belajar bayar mahal-mahal. Ini nak pasal nak jimat kos lah. Kalau nak belajar memang untuk nak profesional, spend je lah duit. Hai Mas. Allahu Akbar. Hai Mas. Ye, dia yang dekat Tesco tu. Waalaikumsalam Mas. Champion. Yes. Waalaikumsalam. Thank you tengok live YM pagi ni. Morning walk hari yang ke-5. Mas busy ya. Closing banyak bulan ni. Alhamdulillah. So bila kita ni Eddie? Bila kita nak closing gila-gila ni? Lepas ni grup Telegram akan sendu. Wah, dapat jumpa kakak yang best ni. Apa? Eddie kan, dia dalam grup Telegram, dia senyap je. Tapi bila dalam live, wah, hebatlah. Itulah, busy kan. Alhamdulillah, busy tu baguslah. Maknanya ada sale. Maknanya ada rezeki untuk kita, betul tak? Doakan juga yang lain-lain tu. Satu masa nanti mesti grup Telegram tu dia akan sendu sebab orang semua dah busy. Dia akan aktif bila waktu-waktunya. Kan? Tahniah Mas, tahniah. Untuk bulan ni alhamdulillah bukan senang Kalau dapat closing saya dapat 10 unit kowe. Akan dapat apa? Bonus kan? Jom Eddie, jom yang lain-lain. Sahabat-sahabat usahawan yang lain kat luar sana tu. Jom. Sekarang YM. Alamak, renyai-renyai lah. Rintik-rintik. Okay. Tak ada nak baca Telegram, beri peluang orang lain explain. Kan, kita kadang-kadang ada orang jadi good listener, good reader saja. Tak apa. Yang penting kalau ada knowledge, yang ada ilmu tu, buat star. Ataupun save. Yang mana ada ilmu-ilmu tu. Yang mana yang meraban je tu, whatever conversation, delete je lah kan. Bukanlah delete, ignore je lah. Okay. Thank you ya Allah, banyaknya love. Like ya Allah, subhanallah. Thank you. So apa aktiviti Mas hari ni? Eddie, apa aktiviti Eddie hari ni? Cubalah update. Apa aktiviti korang hari ni? Program apa? Okay, jom saya doakan anda semua kaya berjaya dunia dan akhirat. Amin. Yes. Dunia dapat, akhirat dapat. Yes, kita doakan. Apa tadi Wan nak cakap apa program? Allah, thank you so much lah Mas. Subhanallah, share. Thank you. So apa aktiviti korang hari ni? So sebenarnya korang setiap pagi tu kalau boleh korang dah plan, ataupun hari malam sebelumnya tu dah plan apa nak buat esoknya. Wah, nak jumpa ejen petang ni. Bagus. Yes Anwar. Yes Mas. Jumpa ejen. Bagus, dapat recruit lagi.
Okay, so kita sebenarnya nak buat aktiviti apa hari ini, kita dah fikirkan daripada hari semalamnya. Ataupun kita buat untuk checklist link things to do untuk 1 week. Mungkin hari Ahad tu kita dah plan, hari Isnin buat apa, Selasa buat apa, Rabu buat apa, Khamis buat apa, Jumaat buat apa, Sabtu buat apa. Macam tu. Ada orang buat listing by weekly, ada orang buat by daily. Tapi at least kena ada tahu apa planningnya lah. Bila kita tak ada planning, bila kita tak plan benda tu, itu yang jadi macam kita banyak buang masa. Apa aktiviti yang kita buat ni? YM cakap ni, bercakap untuk diri sendiri ni. Sebab YM bercakap dengan korang ni, YM bercakap nampak muka YM ni. Maknanya YM ni tengah terjah muka sendiri, tengah pulun, tengah bercakap untuk diri sendiri. Gitu. Mas kat mana? Jumpa ejen. Jom share apa aktiviti korang hari ni. YM hari ni nak pergi sekolah anak, ambil kerja-kerja sekolah anak, and then nak cari pokok, nak cari tanah untuk nak buat projek bercucuk tanam. Terima kasih yang menonton saja je nak update saja. YM punya aim nak buat live setiap hari, sebabnya YM punya target nak buat morning walk setiap hari, regular, consistent. Nak jumpa ejen lagi pagi ke petang? Percayalah mas. Okay, so YM tujuannya share live ni adalah untuk nak, orang kata, komitmen YM untuk nak buktikan yang YM nak buat morning walk setiap hari secara konsisten dan secara istiqamah lah. Okay, sebab kalau YM tak share macam ni, so nanti kalau YM kata, okay, aku nak buat morning walk, tapi tak ada proof. Jadi macam kita rasa macam kita boleh cheat diri sendiri. So that's why YM akan buat live setiap pagi dan akan update hari keberapa YM buat. Sorry, YM tak join RPM. Duduk rumah saja, buat marketing dari rumah. Okay, so Daniel, Eddie, nak buat marketing kena ambil masa. Berapa lama you nak buat? Okay, apa target you nak buat? So closing itu secara benda tu you all terror kan. Apa you punya marketing you berapa lama, berapa jam nak buat. So the rest tu, tempoh yang lain tu untuk buat apa pula. I tak tahulah sebab Eddie punya bisnes cara macam mana kan. Memang YM tak join RPM. RPM, bagi sesiapa yang tengok live ni, apa dia RPM? RPM adalah Roket Pemasaran Momentum, di mana maksudnya di bawah naungan oleh Sifu Najib Asadok. Program RPM ni untuk bagi sesiapa yang ada membuat bisnes ataupun yang baru nak bermula untuk nak buat bisnes, bolehlah join dengan bolehlah korang cari Facebook Najib Asadok. Najib Asadok, dia punya page dia banyak bagi ilmu. Walaupun kita tak bayar, walaupun baru join, dia punya page sahaja banyak ilmu yang Najib Asadok ni dah bagi tau. Dia bagi percuma dah kat kita kan. Betul tak sesiapa student Najib Asadok ni? Sebab yang mana tengok live YM ni sekarang ni, kebanyakannya semuanya ni student Najib Asadok. Yelah, student lah di peringkat awal. Sebab kita orang ni memang target akan nak buat personal coaching. Tengok, YM target nak buat macam ni lah, tanam-tanam. Ni rumah orang. Okay, korang yang nak buat bisnes ke apa ke, cari bisnes apa ke, nak buat bisnes tapi tak ada idea, tak tahu, tak ada mentor. Sebab kita ni kalau nak buat sesuatu kena berguru, betul tak? So korang yang mana yang nak tahu macam mana cara, korang boleh pergi Google page Najib Asadok. So korang join. So dekat situ pun Najib Asadok pun dah bagi ilmu dekat situ. So nanti banyak ada kelas-kelas, free kelas lagi weh. Najib Asadok Sifu pun mentor kan. Okay, so Najib Asadok dia punya program yang RPM ni untuk sesiapa yang hari tu RPM ni cuma secara online je.
RPM tu cuma roket pemasaran momentum ni cuma ada yang kena bayar RM2 je, betul tak? Ada yang kena bayar berapa puluh je tu lah. Dia depends lah pada promosi. So hari ni adalah program RPM tu selama 2 hari 2 hari ke 3 hari? 2 hari ke? Kan Daniel setuju kan? Tak ingat lah RPM berapa hari. So korang Google lah Sifu Najib Azadok punya page Bagi sesiapa yang tak kenal ni, rasanya ramai dah kenal Sifu Najib Azadok tu. Tak sasar YM dah promote Sifu Najib Azadok. Okay, YM morning walk dengan siapa? Morning walk dengan Cik Syuban. Assalamualaikum. Ada yang menonton ni. Terima kasih sesiapa yang menonton YM punya page hari ni. Page pula. Yang menonton live YM hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Subhanallah. Okay. Itulah dia YM nak cakap tadi. Apa aktiviti korang pada hari ni? Aktiviti YM hari ni adalah morning walk. Dah selama ni baru hari ke-5 morning walk. Okay, sebab YM ada target, ada impian. Dalam sebulan ni apa pencapaian YM dapat buat selepas buat morning walk ni. Okay, lepas tu YM ada program projek untuk mencari tanah untuk nak buat aktiviti menanam pula lepas ni. Nak buat hobi baru. So you all sebenarnya apa hobi korang YM buat consultation je. Eddie, YM buat bahagian consultation. YM adalah YM punya intro Siapa dia YM? YM adalah Yusnida Muhammad atau lebih dikenali sebagai YM. Kepakaran YM apa dia? Kepakaran YM adalah membantu individu menguruskan strategi keuangan bagi memastikan sumber keuangan yang diperolehi akan lebih bermakna. YM ada buat YM akan buat consultation dari segi bagaimana untuk lindung duit, bagaimana untuk mengagihkan duit, bagaimana untuk melaburkan duit. YM buat 3 dalam 1. Takaful, unit amanah untuk pelaburan dan juga pewarisan harta. YM buat yang buat hibah harta. So ada orang YM baru dapat tahu. Bukanlah dapat tahu, rupanya ramai yang tak tahu sebenarnya apa hibah. Tak apa, itu nanti YM akan buat live seterusnya lah. Apa dia hibah-hibah tu, ramai rupanya tak tahu. YM sebenarnya suka bila orang tak tahu, bagus dia nak tahu. Macam semalam prospek klien datang rumah YM. Dia tanya, apa sebenarnya hibah-hibah tu? Dia katakan, subhanallah, rasa macam sedih juga sebab ramai rupanya tak tahu apa tu hibah. Hibah tu apa dan apa dia hibah takaful? Apa dia hibah harta? Dia berbeza-beza. Ni kita nak pergi mana lebih? Pergi 7E. 7E? 7E sana. Dalam besar lah. So sebenarnya agak bahaya untuk YM kat sini. So YM rasa mungkin YM terpaksa end the session sebab kawasan ni macam berbahaya untuk jalan besar. So tak apa. YM tunggu sini. Habis pergi sorang-sorang ke? Ni dah sampai ke pekan dah ni. Abi baik-baik Bi. Jalan besar ni bahaya tau. Bi, tak payahlah. Itulah dia bahaya kalau kat jalan-jalan besar. Bising. So siapa yang tahu ataupun YM sebenarnya memanglah lebih kepada consultation, dan dalam masa yang sama YM adalah pakar strategi keuangan, dan dalam masa yang sama misi YM adalah untuk memastikan setiap keluarga akan ada seorang pakar strategi keuangan juga. So maknanya dalam setiap ahli keluarga ada orang yang dirujuk. Dalam setiap satu keluarga mesti ada kepakaran berkaitan dengan keuangan. So at least ada orang yang dirujuk dan mudah untuk nak uruskan keuangan kita. Itu target YM, untuk nak memastikan setiap ahli keluarga ada sekurang-kurangnya seorang pakar strategi keuangan. Itu misi YM lah. Okay, next live nanti insyaAllah YM akan bagi info lah
YM akan explain apa dia hibah. Sebab ramai yang bertanya kan, apa dia hibah. Ramai yang tak tahu lagi apa hibah kan. Apa hibah takaful, apa hibah harta, berbeza sebenarnya. Hibah takaful dia lebih kepada wang segera, dia bernilai duit. Kalau hibah harta dia berbentuk dalam segi hartanah, rumah, tanah, benda yang ada material, benda yang nampak material. Hibah takaful is bentuk duit. Macam itulah. So itu next live Itu nanti YM akan bagi tajuk-tajuk lah nanti. YM ni memang kena kena bagi ilmu, bagi tunjuk bagi orang kata ilmu kat orang. Ilmu, buat apa kita nak diam-diam? Ilmu kalau kita tak sampaikan, dia akan jadi mati ilmu tu. Kak Fazilah nak invite masuk live ke? Oh, dia ada cara lah nak invite masuk live. Okey, terima kasih ya Eddie. Ya betul, YM perlu sharekan ilmu pada orang. Ada yang tak didakan ilmu-ilmu sebegini. Ya betul. Ramai orang dia tak tahu. Bukan salah dia tak tahu. Dan benda tu sebenarnya tak sampai ke dia lagi. Ilmu-ilmu ni, that's why kadang-kadang ada orang kena cari ilmu. Dia kena sendiri cari ilmu. Takkan mungkin ilmu terdatang sendiri kat dia. Betul tak? Itu sebab kadang-kadang yang mana yang prospek-prospek klien YM ni, diorang ni kebanyakannya Alhamdulillah diorang ni kadang-kadang ada yang datang kepada YM sebab dia nak tahu. Maknanya dia sedang mencari ilmu. Dia nak cari ilmu, dia nak tahu. Tu yang bagusnya. Hai Kak Fazilah menontonnya. Terima kasih Kak Fazilah. Okey. So bila ilmu ni kalau kita tak cari, yalah orang kata ilmu lagi kita cari, lagi kita gali, lagi banyak benda yang kita tak tahu. Betul tak? Betul ke betul? Itu ayat sifu kan. Betul ke betul? Ilmu lagi kita cari, lagi kita gali, lagi banyak yang kita tak tahu. Macam contohlah, whatever ilmu keagamaan, contohnya kan, rupanya bila kita dah belajar, contoh dari segi kita belajar hadis-hadis Nabi, contoh kan, kita dah belajar, kita dengar, kita belajar. Bila kita dengar hadis-hadis, contohlah kan, setiap hadis tu, selama ni kita, Kak Fazilah baik-baik driving. Macam hadis-hadis ni biasa kita dengar macam tu je, orang bercakap, ustaz bercerita macam tu kan. Tapi bila kita baca buku hadis contohnya, alhamdulillah lah sepanjang musim PKP ni ada masa lah pula kita orang bersatu family bercerita dan setiap solat kita orang buat baca buku hadis kan. Jadi maksudnya bila lagi kita baca rupanya banyak kita tak tahu, dan lagi kita rasa banyak questionnaire dia. Jadi suami pun bila explain pasal hadis, dia bukanlah orang yang pakar benda tu. Jadi bila kita tertanya, okey, kita cari lagi, kita gali. Mungkin kalau jumpa ustaz ni kita akan tanya. Bila kita setiap kali jumpa orang ni, orang yang lebih kita rasa pakar dalam bidang keagamaan, kita tanya, kenapa macam ni? That's why bila kita saja-saja selak buku, kita tertanya-tanya, baru kita tanya orang yang lebih pakar. That's why ilmu tu lagi kita gali, lagi kita cari, lagi banyak benda yang kita tak tahu. Okey, hati-hati driving. Ya. So what? Subhanallah, pagi-pagi ni terima kasihlah yang mana terjawab yang punya live. Ni YM duduk dekat sini sementara tunggu. Mana suami tadi? Nampak suami tadi? Sudah. Mana pula perginya? Thank you sesiapa yang menonton live ni. YM sekarang ni buat morning walk hari ke-5. Rasa macam nampak suami tadi. Sudah. Laki ku mana pergi? It's okay korang. Tak apalah, YM dah termana tadi suami ni. Tadi nampak macam dia. Sudah, kena ketinggal. So thank you yang mana menonton ni YM. Thank you menonton YM ni live YM. Terima kasih banyak-banyak. Pagi-pagi apa korang buat? Dah sarapan ke belum? YM buat morning walk hari ke-5 sebab YM saja untuk nak update aktiviti YM punya. YM saja nak update whatever morning walk ni sebab untuk nak buktikan yang YM akan buat aktiviti ni secara konsisten. Sebab kalau YM tak share, YM tak kongsikan ke orang, nanti macam YM mungkin akan cheat, akan tipu diri sendiri, macam tak buat program macam ni kan. So bila YM share, akan update hari keberapa. So YM akan rasa excited untuk kata, hari ni aku hari ke-5, esok aku nak update lagi dalam live. Okay, hari ke-6 macam tu lah. Itu tujuannya YM nak share. Cumanya dan kalau boleh
dalam masa yang sama YM nak sampaikan juga ilmu lah kepada korang semua. Kalau ada yang nak buat pertanyaan, nak tanya apa-apa berkenaan dengan financial ataupun apa-apalah berkaitan dengan pasal urus gaji, korang mungkin boleh tengok live YM yang ada sebelum ni. YM ada buat formula keuangan, macam mana untuk urus gaji. Mungkin korang boleh scroll balik page YM tu, korang tengok. Ada video yang YM share live masa tu. Okay, bagaimana uruskan keuangan, bagaimana nak urus gaji kita, ditempatkan persen-persen, ditempatkan yang betul. Tuhan dia. Kesian. Okey. Dah jumpa dah husband. Husband sesat barat pula ni. Dia tinggalkan bini dia kat sini. Okey, tak apalah korang. So, keadaan bising jalan raya yang sesak ni. Pagi-pagi dia orang dah start kerja. So, nanti YM akan update apa aktiviti YM. YM insyaAllah akan pergi ke Sungai Buloh untuk mencari tanah untuk membuat projek menanam dan berkebun. Apa-apa YM akan update korang aktiviti YM Sesiapa yang berminat pasal berkebun ataupun mungkin korang ada ilmu pasal berkebun, boleh kongsi dengan YM. Nanti korang mungkin boleh komen apa yang sepatut, apa yang do's and don't punya aktiviti kalau buat menanam. Sebab YM tengah baru nak mencari-cari ilmu pasal menanam. Memang zero knowledge Zero knowledge pasal menanam. So korang, okay, thank you for watching Okay, bye. Assalamualaikum.